Oke, hai, assalamualaikum, selamat malam. Boleh dengar kah suara? Suara jelas, tulisan jelas. Oke, so hari ini kita live lagi. Oke, hari ini kita live lagi dengan saya, yaitu Tutor Farah. Oke, saya merupakan tutor matematik. Oke, thank you. Oke, saya merupakan tutor matematik tingkatan 1 dekat TANS. Oke. So, sebelum kita mula, bolehlah share. Boleh tag kawan-kawan kamu, suruh orang tengok live sekejap saja, kita belajar sama-sama, kita buat revision sama-sama. Okay? Sebab kita baru buka sekolah, so ada yang akan akan ada exam. Kan? So, semenjak cuti lama ni, jadi sementara tu bolehlah share. Okay, sementara kita tunggu yang lain, bolehlah share, boleh tag kawan-kawan kamu. Okay, kita akan mula sebentar lagi. Okay, hari ini saya akan ajar persamaan linear. Okay, bab ini merupakan bab untuk tingkatan 1. Tapi, walaupun dia bab tingkatan 1 bukan bermakna tingkatan 1 sahaja yang boleh tengok live ni. Okay, yang form 2, form 3, form 4, even form 5 pun mesti tengok live ni. Okay, mesti kita belajar sama-sama hari ni. Okay, sekejap je, dalam 15 minit sahaja. Okay? Okay. So, siapa yang baru join live ni? Okay, siapa yang baru join ataupun baru pernah tengok live ni? Okay, kami ada buat kelas tuition. Okay, kami ada 4 jenis, iaitu kelas fizikal. Itu dekat tuition center lah. Okay, siapa yang jauh ataupun tiada transport mau datang, jangan risau sebab kami ada buka kelas online. Okay, kami ada buat kelas online, kami ada buka kelas home tuition, which tutor tu sendiri akan datang pergi rumah. Jadi kalau tiada transport, bolehlah ambil home tuition ataupun online. Okay, lepas tu kami ada juga kelas private. Private ni special sikit sebab one to one. Okay, student dengan tutor tu sahaja. Jadi dekat sana kamu boleh pulun lah. Pulun tanya soalan banyak-banyak. Jadi kalau kamu berminat, okay, boleh PM kami dekat message. Okay, PM saja kami dekat message. Mungkin kamu mau tanya masa kelas kah? Okay, kamu mau tanya subjek kah? Berapa harga kah? Boleh PM. Jangan malu-malu. Okay. So, apa kata kita mulakan? Okay, ini adalah persamaan linear untuk satu pemboleh ubah. Okay, kalau kamu masih ingat, dekat persamaan linear ni, dia ada 2 jenis. Yang satu pemboleh ubah dengan 2 pemboleh ubah. So, hari ini saya akan cover untuk satu pemboleh ubah saja dulu, okay? Jadi kita warm up lah. Warm up dengan soalan yang simple-simple macam ni. Jadi at least kamu boleh refresh. Okay, kamu boleh refresh. Ini bab 6 Bab 6 tingkatan 1. Okay, jadi siapa yang PT3, bolehlah ready awal-awal. Even yang SPM pun, ini adalah soalan basic. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Okay, ini soalan masih yang senang lagi. Yang paling simple, paling basic. X tambah 15 sama dengan 4. Okay, sebelum saya explain macam mana mau jawab, sini ada tips lah. Okay, ada tips sikit. Okay, dekat persamaan linear ni, okay, bab 5, bab 6, bab 7, dia memang berkait. Okay, dia memang berkait. Dia berkait rapat. Okay, dekat sini contoh, sini positif.
nombor yang positif, okay, bila kau pindahkan ke sebelah, dia akan jadi negatif. Dia akan jadi negatif. Okay, kalau kamu susah mau ingat, kamu ingat je, positif lawan dia apa? Lawan dia negatif. So bila number yang positif dia pindah, dia akan jadi negatif. Dia tidak kisah mau pindah ke kiri kah, mau pindah ke kanan kah, asal je dia pindah yang positif, dia akan pindah jadi negatif. Okay, sama juga kalau dia negatif, bila dia pindah dia akan jadi positif. Okay, dia akan jadi positif. Ingat je dia punya lawan. Negatif lawan dia positif. Lepas tu kalau darab pula. Kalau darab, operasi darab. Bila operasi darab pindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Dan juga vice versa lah. Kalau bahagi pindah pergi sebelah akan jadi darab. Bila dia pindah dia akan jadi darab. Macam tu. Ini memang basic lah untuk selesaikan soalan ni. Okay. Jadi soalan 1. Kita tengok soalan 1. X tambah 15 sama dengan 4. Okay. Cara dia, kamu kamu tinggalkan yang ada huruf yang unknown dekat sebelah kiri. Dekat satu tempat sahaja. Yang tiada huruf, kita kumpulkan dekat satu tempat. So, yang ini 15 ni, positif 15. Dia tiada huruf kan? Dia tiada unknown. So, that's why kita perlu pindahkan ke sebelah. Sebab kita mau selesaikan. X tu sama dengan berapa? Kita mau selesaikan X tu sama dengan berapa. So, that's why apa-apa yang tiada X, apa-apa yang tiada unknown, kita pindahkan dia ke sebelah. Dekat proses pemindahan ni lah yang kita akan guna tips ni. Okay? Jadi, X sama dengan apa-apa benda yang tidak berubah, tidak berpindah tempat, kita copy sahaja, salin sahaja. 4. Jadi positif 15. Kita berbalik kepada tips ni. Positif bila pindah pergi sebelah, dia akan jadi negatif. Jadi positif pindah pergi sebelah jadi negatif 15. So dekat sini kita boleh selesaikan. 4 tolak 15. 4 tolak 15 akan dapat negatif 11. Okay, kita akan dapat negatif 11. Okay, mungkin ada yang form 1. Okay, form 1 sebelum ni, time kamu sekolah rendah, kamu tidak familiar kan dengan nombor kecil tolak dengan nombor besar. Kan, kamu tidak familiar dengan benda tu. Tapi dekat sini, dekat bila kamu naik form 1, 4 tolak 15 tu, dia normal. Okay, kamu tolak je. So that's why kamu akan dapat negatif 11. Jadi bila kamu tekan kalkulator tu, jangan tulis 15 tolak 4. Okay, tulis sahaja 4 tolak 15. Walaupun nombor kecil tolak nombor besar. Ini just mau ingatkanlah kepada yang tahun 6 yang baru naik form 1. Diorang tidak familiar kan dengan benda ni. So di sini saya explain lah. Okay, jadi 4 tolak 15. Bila kamu tekan kalkulator, tekan bulat-bulat. 4 tolak 15. Bukan 15 tolak 4. Okay, jadi ini soalan memang simple lah. Senang je. Okay, kita tengok soalan 2 pula. 2x tolak 1 sama dengan 3 kurungan x tambah 5. Okay, di sini ada kurungan. Okay, bila kamu dapat kurungan, kamu perlu kembangkan. Okay, kembangkan. Kamu darab masuk, kamu expand benda tu. Okay, dekat yang kembang-kembangkan ni, dia ada dekat kamu start belajar time bab 5, ungkapan algebra tingkatan 1. Okay, so dekat sini bila kamu dapat bracket, kamu kembangkan sahaja. So sini tiada berlaku perubahan apa-apa kan. So kamu just salin balik. 2x tolak 1 sama dengan 3 darab x. Okay, bracket tu bermaksud darab. Okay, bracket tu bermaksud darab. So 3 darab x akan dapat 3x. Okay, lepas tu 3 darab lagi dengan positif 5. 3 darab positif 5 akan dapat positif 15. Dekat sini, kita ulang lagi macam proses ni tadi. Kita kumpulkan yang ada X dekat sebelah kiri. Yang tiada unknown, yang tiada huruf, kita kumpulkan sebelah kanan. So, dekat sini, kita ada 2X kan. So, itu dia step.
2x tu stay. So kita memang tempat dia memang dekat situ. Negatif 1 ni dia tiada x. So nanti kita perlu pindahkan dia ke sebelah. Nah, lepas tu sini 3x. Ini tempat dia dekat sebelah sini. Jadi yang positif 15 tu akan stay. Okay. Jadi 3x, positif 3x bila pindah pergi sebelah dia akan jadi negatif. Okay, positif asal pindah dia jadi negatif. Lawankan dia punya sign. Jangan lupa. Okay. Positif negatif tu dia sangat sensitif. Dia akan efek sampai jawapan akhir kamu. Okay, so sayanglah kamu punya jawapan akhir. Sedangkan kamu punya step betul, tapi gara-gara negatif positif kamu salah. Habis salah sampai bawah. Okay. So bila positif 3x pindah pergi sebelah akan dapat negatif 3x ataupun tolak 3x. Okay, sini tadi memang sini kan tempat dia. So just copy. Ni negatif 1. Okay, negatif 1 pindah pergi sebelah akan jadi positif. Yang ini boleh selesaikan lah. 2x tolak 3x. Okay, bila kamu tolak, yang kamu tolak cumalah dia punya number. Okay, x tu tidak berubah. Yang kamu tolak dia punya nombor. 2x tolak 3x akan dapat negatif 1. 2 tolak 3. Kamu akan dapat negatif 1. Nah, negatif 1 ataupun negatif 1x ataupun negatif x. Betul jugalah. Okay, jadi sini 15 tambah 1 dapatlah 16. Okay, bila kamu nampak macam ni, dia belum lagi selesai ya. Okay, kita mau x sahaja. Kita nak mau ada negatif, nak mau ada benda lain. Mau x sahaja. Which mean, negatif 1 ni kamu perlu bawa lagi ke sebelah. Okay, jadi x sama dengan 16 bahagi dengan negatif 1. Okay, sini lagi cikgu mau, kakak mau highlightkan negatif 1x. Negatif 1 bila pindah pergi sebelah dia akan jadi bahagia. Dia bukan jadi tambah. Di sini memang kakak memang student memang selalu buat silap. Okay, bila orang buat pergi sebelah terus jadi positif. Sebab sini negatif kan, pindah pergi sebelah terus jadi positif. Sedangkan dia sepatutnya jadi bahagi. Unless kalau dia negatif 1 tambah x. Okay, barulah dia pindah pergi sebelah jadi tambah. Untuk soalan ni dia akan jadi bahagi. Jadi jawapan akhir dia akan dapat negatif 16. Senang kan? Okay, soalan 3. Ini saya akan padamlah supaya... Okay, so soalan 3. Kita ada Z tolak 4 per 3 sama dengan Z tambah 2. Bila macam ni, kamu perlu hapuskan dia punya pecahan. Okay, kamu perlu buang dia punya pecahan. Macam mana cara dia? Okay. Per ni maksud dia adalah ni. Maksud dia adalah bahagi. Okay. Z tolak 4 per 3 maksud dia Z tolak 4 bahagi 3. So, bahagi 3 ni kita bawakan dia ke sebelah. Yang nyata tadi ada kan saya kakak tulis negatif bahagi bila pindahkan ke sebelah dia akan jadi darab. Okay, so Z tolak 4 sama dengan bila dia dari darab, jangan lupa letak bracket. Okay, letak bracket. Jangan tulis 3 darab Z tambah 2. Ini salah. Okay, jangan tulis 3 darab Z tambah 2. Kita mesti letak bracket. Sebab kita perlu darab dengan kedua-dua ni. Z tambah 2. Bila kamu buat macam ni, kamu just darab dengan Z tu. 2 tu kamu tak terdarab. So that's why kamu perlu letak bracket. Okay, kamu perlu letak bracket. Dekat sini,
ulang lagi proses macam soalan 2 tadi. Ada bracket kan? Kita ulang. Kita kembangkan dia. Nih, kembangkan. Oke, kita kembangkan dia. Sini kita copy. Oke, 3 darab Z. Asal ada bracket, dia akan bermaksud darab. Darab. 3 darab dengan Z. 3 darab Z dapat 3Z lah. Lepas tu 3 darab dengan positif 2 akan dapat positif 6. Oke? Sampai sini boleh kan? Lepas tu ulang lagi proses. Kumpul. Kumpulkan dekat dia punya kumpulan. Yang ada huruf kita kumpul dekat sebelah sini. Sebelah kiri lah, senang. Jadi Z. Sini. Ini ada 3Z kan? Ini tiada Z. So ini kita akan buang ke sebelah. Yang ini ada Z. 3Z. So kita kumpulkan dekat sebelah sini. Sini positif. Bila kita pindah dia akan jadi negatif. So Z tolak 3Z sama dengan 6. Yang negatif 4. Okay, negatif 4 dia tiada Z. Sini bukan tempat dia. So kita perlu buangkan dia ke sebelah. Kita pindahkan dia ke sebelah. Sini negatif. Bila pindah pergi sebelah kita lawankan. Negatif lawan dia positif lah. So positif 4. Sini selesai kan? Okay. Bila dia single Z ni, maksudnya sini ada 1. Okay. Untuk siapa yang tidak tahu, kalau dia single Z tu depan tu mesti ada 1. So 1 tolak 3 akan dapat negatif 2. Sama dengan 6 tambah 4, 10 lah kan. Okay, so yang ini sama macam soalan 2 tadi. Bila negatif 2 tu pindah pergi sebelah, dia akan jadi operasi bahagi. Bukan jadi operasi tambah. Dia akan jadi bahagi. Dia ada beza. Negatif 2Z sama dengan 10 dengan negatif 2 tambah Z sama dengan 10. Okay. Sini kakak just mau kasih highlight kan. Okay. Sebab student selalu buat mistake dekat sini. Negatif 2Z, derang akan buat pergi sebelah jadi tambah. Salah, dia akan jadi bahagi. Kalau dia macam ni, negatif 2 tambah Z, barulah dia akan jadi operasi tambah. Jadi kamu mesti tahu beza dia. Negatif 2Z sama dengan 10 dengan negatif 2 tambah Z sama dengan 10. Okay, bila dia macam ni, dia akan jadi bahagi. Kalau dia macam ni, barulah dia jadi tambah. Okay? So, ini selesaikan. Sama dengan 10 bagi negatif 2, dapatlah negatif 5. Ini senang. Okay? Itu senang lah. Bila ada pecahan, kamu hapuskan pecahan dia. Bawa pergi sebelah. Okay, kalau nombor 4 ni. Kiri kanan ada pecahan. Macam mana mau buat? Okay, dekat sini kita ada pi tambah 3 per 2 sama dengan pi tolak 4 per 5. Okay, kiri kanan ada pecahan. So, bila kiri kanan ada pecahan, kamu perlu buat cross multiplication ataupun darab silang. Okay, kamu darab silang. So, 5 ni per 5 bawa pergi sebelah. Per 5, bahagi 5, bawa pergi sebelah akan jadi darab. So, 5, letak bracket, pi tambah 3, sama dengan, yang ini pindah pergi sebelah kiri, yang ini pindah ke sebelah sini lah. Kan dia cross, darab silang. So, dorang ganti-ganti. Ini pergi sebelah, yang ini pergi sebelah. So, sini pun jadi darab. 2, 4, tolak, pi. Jadi dekat sini, sama macam soalan 2. Kita kembangkan sebab dia ada bracket. Okay? So, kita kembangkan sebab dia ada bracket. Asal ada bracket, wajib kembangkan. Kamu kembangkan dia macam biasa. Ini bab 5. Okay? By now, kamu patut master sudah bab 5 tu. Okay, ungkapan algebra. Okay, bila dekat bab 5 tu kamu
lemah, otomatis bab 6 dan seterusnya akan efek. So that's why kamu perlu prepare dari awal, dari mula. Jangan esok exam hari ini baru mau belajar 10 bab. Oke? Nah, kita proceed. 5 darab pi akan dapat 5 pi. Kita akan dapat 5 pi tambah dengan 5 darab 3 akan dapat positif 15 sama dengan 2 darab 4 akan dapat 8. 2 darab negatif pi, oke, negatif. So kita akan dapat negatif 2 pi. Oke, kakak ulang benda positif negatif sangat sensitif. Oke, jadi kamu perlu hati-hati. Jangan kamu punya simple mistake tuh itu yang akan membinasakan kamu punya jawaban akhir. Oke, percayalah. Memang kalau salah aja negatif, confirm salah sampai bawah. Jadi hati-hati ya. Oke, dari sini kita proceed lagi. Kita kumpul yang ada pi dekat sebelah kiri. Oke, sini 5 pi. Yang ini negatif 2 pi. Negatif 2 pi. Dia ada pi, so dia punya tempat dekat sini. Kita kumpulkan dekat kawan dia. So sini negatif 2 pi, bawa pi ke sebelah kan jadi positif. Yang sini nomor dia tidak berubah. Bila kamu pindah-pindah tuh yang berubah adalah dia punya sign. Positif negatif dia sahaja. Nomor dia jangan tukar. Kayak bila kamu pindah tuh sign dia sahaja yang berubah. Sini negatif 2 pi, bila pindah pi ke sebelah akan jadi positif. Kita lawankan dia punya sign. Oke, 2 pi sama dengan 8. Oke, 15 kita bawa pi sebelah. Oke, kenapa kita perlu pindahkan dia? Kenapa enggak stay sana aja? Sebab dia tidak pi, dia tidak unknown, dia tidak boleh ubah. So that's why kita perlu kumpulkan dekat kawan dia dekat sini yang dekat 8 nih. Oke, positif. Positif bila pindah pi sebelah akan jadi negatif ataupun jadi tolak. Jadi sini boleh selesaikan. 5 pi tambah 2 pi. Yang kita nak tambah adalah nomor dia sahaja. 5 tambah 2 akan dapat 7. Sama dengan 8 tolak 15. Dekat sini, kalau tidak yakin, tekan kalkulator. 8 tolak 15 akan dapat negatif 7. So, kita mau selesaikan pi. Oke, 7 pi belum habis kita perlu selesaikan pi. 7 ni bawa pi sebelah. Dia akan jadi operasi bahagi. So, negatif 7 bahagi dengan 7 dapatlah negatif 1. Oke, senang kan? Oke, hari ini senang saja kita punya pembelajaran. Yang ni soalan dia mungkin boleh dalam 2 markah lah. Macam tu, 2 atau ketiga markah. Begitulah. Selalunya 2. Oke, walaupun sedikit. Oke, tapi itulah yang akan membantu markah kamu. Percayalah. Oke, sebab bab ni kiranya bab yang senang lah juga. Kamu boleh score. Oke? So, just mau remind. Mungkin ada yang baru masuk, ada yang lambat masuk. Just mau remind kami ada buka kelas dekat tuition center. Tapi dekat sana seat kami adalah limited, terhad. So, kamu boleh chat lah dekat admin kami. Okay, ataupun kamu PM je dekat FB ni kalau berminat. Okay, Maroto mau try kan 1 bulan. Okay, boleh message. Mau tanya kelas apa, jam berapa dia bila. Boleh. Jangan malu sebab kami ada bagi free consultation. So, jangan lupa share, jangan lupa like. And by the way, kami ada YouTube channel juga. So, di sana kami ada sangat banyak video-video yang bermanfaat. Bukan je maths, kami ada sejarah, kami ada English, kami ada science. Sekolah menang maths pun ada. So, boleh cek. Boleh cek kah? Okay? Jadi, itu sahaja untuk hari ini. So, kita jumpa di live akan datang. Thank you sangat-sangat siapa yang join kelas hari ini. Kamu boleh share dengan kawan-kawan kamu. Okay? So, thank you.